Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, Teguran Suci dan Jujur terhadap Umat Bani Sirah oleh Maulana Muhammad Asri Yusuf. Teguran Suci dan Jujur terhadap Umat Bani Sirah. Jadi kita masuk bahagian ketiga dah. Kita ni siri ke-10 bahagian ketiga, iaitu pemurnian sejarah awal Islam. Pemurnian sejarah awal Islam. Jadi dalam sejarah awal Islam yang kita nak betul, nak murnikan balik tu, topik pertama ialah penilaian semula tarikh kelahiran Nabi, kelahiran dan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ingat buku ni. Penilaian semula tarikh kelahiran dan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, antara cuti umum yang ditetapkan oleh pihak kerajaan Malaysia, ia adalah pada 12 Rabiul Awal. Jadi kerajaan kita ni, saya tak tahulah Arab Saudi macam mana lah. Tapi kalau Malaysia ni 12 Rabiul Awal, dan banyaklah negara Islam lain pun yang akan jadi cuti masa tu. Kerana ia dianggap sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun panggil Maulidur Rasul, 12 Rabiul Awal dah. Pihak Darul Quran was Sunnah berasa bertanggungjawab. Ni pihak ni dah Darul Quran Sunnah ni, Darul Kasar lah. Pimpinnya apa? Antara terlibatnya Maulana Asri dah ni. Pihak Darul Quran was Sunnah berasa bertanggungjawab membincangkan persoalan ini demi memperbetulkan tarikh lahir baginda SAW. Nak betul tarikh lahir. Ia ditetapkan sebagai cuti umum itu. Kerana tidak ada artinya kita merayakan sesuatu hari jika ia tidak menepati hari yang dimaksudkan itu dengan tepatnya. Nah, kalau tak betul tak sepatutnya lah. Tapi kita suka cutinya. Boleh cuti ni bagus lah. Tapi jangan jadi i'tiqad. Kena betul jugalah. Kena betul kan. Sebenarnya tak betul 12 Rabiul Awal ni. Apalagi kalau terima juga tarikh wafat Nabi Muhammad SAW sebagaimana dipercayai umum pada 12 Rabiul Awal. Jadi sirah ni 12 Rabiul Awal juga tarikh wafat Nabi. Betul ke 12 Rabiul Awal ni tarikh lahir Nabi? 12 Rabiul Awal juga tarikh wafat Nabi. Kalau betul begitu, mesti dah terkenal benda tu daripada sahabat. Daripada sahabat Nabi dah, tapi benda tu tak jelas. Tak jelas tu lah jadi benda tu seolah-olah pakai sebut lah. Benda tak jelas dah. Keadaan ini tentunya menimbulkan satu konflik dalam jiwa masyarakat. Satu pihak merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bergembira kerananya, sedangkan pihak yang lain pula pada hari yang sama sepatutnya mereka bersedih dan tidak boleh merayakan hari itu kerana ia juga adalah hari kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi masalah. Kalau sepatutnya sedih, tak boleh raya dah. Raya-raya ni gembira. Kita panggil hari raya ni gembira dah, bukan hari sedih. Jadi kalau Nabi wafat itu sepatutnya jadi sedih lah. Jadi bertentangan antara dua tu dah. Jadi di manakah adanya kewajaran masyarakat merayakan Maulidur Rasul yang juga adalah hari perkabungannya. Hari berkabungnya kewafatan Nabi, kalau betul ikut riwayat sejarah ni lah. Masalah tak betul lah dah. Tanpa mengambil kira perayaan Maulidur Rasul itu sendiri adakah bersesuaian dengan sunnah ataupun ia satu bid'ah. Tak cara lagi dah. Sunnah ke bid'ah, sekadar tarikh itu betul ke tidak dah. Kalau kata tarikh itu kita percaya sungguh. Nak sambut apa? Nak sambut berkabung ke? Nak sambut gembira? Maulidur Rasul ke? Apa tu? Kewafatan Nabi dah. Jadi benda tu kena fikir dah. Di samping itu, angka 12 yang dipilih untuk hari lahir dan hari wafat Nabi Muhammad SAW. 12 Rabiul Awal tu, tarikh lahir pun hari itu, wafat pun hari itu, berkemungkinan besar berpunca daripada Syiah Imam 12. Istilah Imam 12 ni suka sangat 12. Istilah 12 tu suka. Banyak perkara, hadis-hadis mereka, riwayat-riwayat mereka ada nombor 12. Nah. Kalau anti hadis apa? Rasyid Khalafah ke apa? Dia ada nombor 11 tu, dia ingat. Jadi Syiah ni nombor 12. Dia suka benar riwayat buat cerita nombor 12 dah. Kemungkinan besar berpunca dari Syiah Imam 12. Justru angka 12 ini bagi mereka ialah angka yang sakti. Angka sakti yang mereka kaitkan sekian banyak keistimewaan dengannya, dengan nombor 12. Apalagi jika orang yang mula mempopularkan tarikh ini adalah Ibn Ishaq, yang juga seorang Syiah.
Jadi sebelum tu tak ada riwayat 12 Rabiul Awal ke tarikh lain tak ceritalah. Tiba-tiba mari kepada Ibn Ishaq ni seolah confirm 12 Rabiul Awal dah. Jadi peliklah. Jadi mungkin dia ni Syiah lah dah. Dan banyak juga cerita-cerita dia boleh ada unsur menyokong Syiah dah. Rujuk Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Taqribut Tahzib jilid 2 halaman 144. Boleh tengok kitab Taqribut Tahzib dah. Untuk Ibn Ishaq nah. Pendapat yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal itu walaupun masyhur, tetapi ia berasaskan riwayat yang lemah kerana ia berpunca daripada Ibn Ishaq, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Hisham dalam kitab sirahnya. Masyhur pun, masalahnya lemah riwayat tu dah. Sebab apa lemah? Antara sebabnya Ibn Ishaq yang diriwayatkan Ibn Hisham dalam kitab sirahnya, tu je punca. Kitab lain tak ada. Punca situ dah. Menurut ulama-ulama rijal hadis, ulama-ulama tokoh kritik perawi hadis ni, Ibn Ishaq selain dianggap sebagai seorang Syiah, dia juga dianggap seorang yang lemah. Dalam riwayat-riwayatnya, dia lemah juga. Imam Nasai mengatakan bahawa dia tidak kuat. Jadi, Imam Nasai kata Ibn Ishaq tak kuat dah. Daruqutni mengatakan hadisnya tidak boleh jadi hujah. Dia hanya riwayat sirah pakai. Tapi masalah sirah-sirah ni berhati-hati. Kalau ada unsur untuk menyokong akidah dia, kita kena berhati-hati dah. Jadi hadis dia kalau bab fiqh gapo tak gagah lah. Dia kena ada sokongan lain. Tapi kalau sirah tu banyak kau terima lah. Secara umumnya lah. Tapi masalahnya, sekadar terima tanpa kita kritik dirayah hadis, masalah kita tertipu lah, bahaya dah, terutama ada unsur akidah Syiah. Imam Abu Daud ada berkata dia adalah seorang yang berfahaman Qadariyah dan Mu'tazilah. Syiah ni dia tidak, dia ada unsur-unsur ni lah. Sebenarnya campur habis lah. Dia belajar tok guru ni, jadi Qadariyah apa ada, Mu'tazilah apa ada, kadang-kadang tidak, gitulah. Imam Sulaiman At-Taimi, Hisham bin Urwah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Imam Malik mengatakan dia seorang pendusta besar. Jadi bukan dulu ada orang kata Imam Malik saja, tidak, ramai lagi dah. Sulaiman At-Taimi, Hisham bin Urwah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan juga mengatakan Ibnu Ishaq ni pendusta besar. Ada orang kata Maulana Asri ni apa sangat berhati-hati sudah. Ada benda ada benda yang kita kena perhati dah. Tidak bukan Imam Malik seorang, bukan Maulana Asri seorang, ramai lagi dah tokoh-tokoh besar yang mengatakan Ibn Ishaq dusta, pendusta besar dah. Malah Imam Malik pernah berkata dia seorang dajjal min dajjal dah. Pendusta besar dah. Min Zanul I'tidal Imam Zahabi jilid ketiga halaman 468 hingga 475. Ibn Ishaq sendiri tidak menyebutkan sanad-sanad tempat ambilannya. Masalah Ibn Ishaq ni banyak, dia tak sebut punca dia. Dia cerita aja ni. Pendapat yang sahih dan paling kuatlah bagi kelahiran baginda SAW ialah pada hari Isnin. Isnin ni ijma' sepakat lah Isnin. Tarikh paling kuat lah, bukan muktamad, paling kuat 9 Rabiul Awal tahun gajah. Kalau kita nak ambil tahun Rabiul Awal, kena hari Isnin tu 9 Rabiul Awal. Tak kena 12 Rabiul Awal dah. Kalau nak kira ambil Rabiul Awal. Antara ulama yang berpendapat sedemikian ialah Humaidi, tak guru pada Imam Bukhari ni, Humaidi dia. Dan dia belajar dengan Imam Syafi'i juga, Humaidi. Uqail, Yunus bin Yazid ibn Abdullah ibn Hazam, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, Abdul Khattab ibn Dihyah, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Ibn Hajar dan Barduddin Aini. Ramai lah. Hak kata 9 Rabiul Awal. Ibn Taymiyah pun, Ibn Qayyim pun gitu juga dah. Ibn Hajar pun kata gitu. Ibn Kathir pun kata gitu juga dah. Jadi ramai kata 9 Rabiul Awal ni. Tapi tempat kita tak terkenal lah. Padahal tokoh besar. Dalam mazhab Syi'i pun tokoh besar ni. Ibn Hajar, Ibn Kathir. Tapi tak timbul dah. Tak timbul. Humaydi pun dikira tokoh hadis yang ikut mazhab Syi'i dah. Tapi tak timbul juga dah. Timbulnya 12 Rabiul Awal, tak timbul 9 Rabiul Awal. Rujuk Al-Bidayah wa Nihayah jilid kedua halaman 260 hingga 261.
Okey, pendapat ini juga disokong, hak sebenarnya Rabi' Awal ni disokong oleh penyelidikan, iaitu seorang ahli falak yang terkenal, iaitu Mahmud Pasha. Dalam dulu ada tokoh hebat lah ahli falak ni, dia kira cek tarikh ke apa ni, iaitu Mahmud Pasha, yang cuba menentukan tarikh gerhana matahari dan gerhana bulan yang berlaku semenjak zaman Nabi Muhammad SAW sehingga ke zaman beliau. Boleh kira tarikh bila ke zaman beliau apa boleh kira. Pada ni pun boleh kira, okey. Sekarang ni boleh ahli falak ke apa dia kata bila tarikh tarikh penentuan apa gerhana matahari ke gerhana bulan ke masa mana jam berapa jam mana di mana dia boleh boleh kira dah. Jadi begitu juga Mahmud Pasha ni ahli falak Uthmaniyah ni, dia kata dia pun cek lah bila gerhana bulan berlaku sejak zaman Nabi hingga ke zaman beliau. Berdasarkan kajian beliau, hari Isnin tidak mungkin bertepatan dengan 12 Rabi' Awal. Kira macam mana 12 Rabi' Awal tak mungkin berlaku pada hari Isnin. Mengikut perkiraannya, bahkan hari Isnin pada bulan berkenaan Rabi' Awal jatuh pada 9 hari bulan. Dia kira-kira 9 hari bulan Rabi' Awal baru kena hari Isnin. Kalau 12 Rabi' Awal tak mungkin kena hari Isnin lah. Beliau mengemukakan beberapa alasan bagi menyokong hasil kajiannya. Antara alasan-alasan yang dikemukakan oleh Mahmud Pasha adalah, pertama, dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika anak Rasulullah SAW iaitu Ibrahim wafat, sudah berlaku gerhana matahari iaitu pada tahun ke-10 Hijrah. Berlaku gerhana matahari pada tahun ke-10 Hijrah, dekat nak wafatnya tak. Ibrahim wafat dulu dah. Anak Nabi dulu wafat. Dan Nabi Muhammad SAW ketika itu berusia 63 tahun. 63 tahun. Itu dia cara nak cek, cara cek 63 tahun. Yang kedua, berdasarkan kaedah kiraan falak, bila berlaku dia boleh kira dah. Diketahui bahawa gerhana matahari berlaku pada tahun 10 Hijrah itu adalah bertepatan dengan 7 Januari 932 Masihi pukul 8.30 pagi. Dia boleh cerita pukul berapa ni, 8.30 pagi. Ini ahli falak lah. Dia kira kedudukan bulan, bintang, matahari, bulan, bumi dan matahari. Dia boleh kira sehingga menyebabkan berlaku gerhana ni. Jadi 7 Januari 932 Masihi. Berdasarkan pada kiraan ini, sekiranya kita undurkan 3 tahun ke belakang mengikut tahun Qamariyah, maka kelahiran Nabi Muhammad SAW jatuh pada tahun 571 Masihi. Kena ingat dah, Qamariyah ni bulan, pergerakan bulan. Ya kena kira juga lah, kena tahu juga pergerakan bulan untuk kira gerhana bulan, gerhana matahari. Dan kita kena tahu lah pergerakan matahari pula. Pergerakan matahari, pergerakan bumi mengelilingi matahari pun kena tahu juga, baru boleh kira ni. Berdasar kira-kira yang sudah dibuat oleh beliau, 1 Rabi' Awal menepati 12 hari bulan April 571 Masihi. 1 Rabi' Awal tu 12 April 571 Masihi. Okey, yang keempat dah, persisihan pendapat berlaku tentang tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW. Walau bagaimanapun semua pihak sudah sepakat mengatakan ia berlaku pada hari Isnin. Ini sepakat, tak ada khilaf ni. Ijma' ni. Hari Isnin bulan Rabi' Awal, tapi sepakat tu tak ijma' lah. Tapi Rabi' Awal tu majoriti seolah-olah sepakat lah, kita kata dah. Rabi' Awal dah. Mereka hanya bersisih tentang tarikh antara 8 hingga 12 hari bulan dalam bulan Rabi' Awal tersebut. 8 hingga 12 Rabi' Awal dah. Tetapi Mahmud Pasha mendapati hari Isnin jatuh pada 9 hari bulan Rabi' Awal bersamaan 20 hari bulan April 571 Masihi. Dia kira punya kira, kalau hari Isnin kena 9 Rabi' Awal, tak akan kena 12 Rabi' Awal. Ini menguatkan lagi pendapat ulama-ulama muktabar, ulama besar lah, yang diiktiraf, yang diambil iktibar tu, yang dikira, yang sudah disebutkan di atas. Ramai tokoh besar, termasuk Ibn Hajar Asqalani lah, pengarang Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari tu, anggap 9 Rabi' Awal. Tiba-tiba pendapat tu tidak terkenal dalam kalangan kita. Itu peliknya lah. Antara penulis sirah mutaakhirin, model lah mutaakhir, yang menyokong pendapat ini ialah Syekh Muhammad Al-Khudari Bek dalam Nurul Yakin halaman ni. Jadi di Mesir ni, jadi kitab dia ni jadi selibah lah. Ada kitab Nurul Yakin lah. Ada orang Mukhtasar Nurul Yakin ada. Lepas tu dia ringkas saya padat. Zaman dulu ngapa matai sirah lah. Jadi Syekh Muhammad Khudari Bek ni buat Nurul Yakin dalam kitab dia halaman 6.
Dia kata 9 hari bulan. Saifiyur Rahman Barak Furidal Ar-Rahiqul Makhtum halaman 54. Ar-Rahiqul Makhtum kitab yang menang pertandingan di Rabi' Ta'alim Islami lah seluruh dunia ni lah. Berpusat mana Mekah mana tinggal. Tetapi ia benar lah. Nombor satu dunia lah. Pada waktu tu lah tahun 17 lah. Dia buat kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab surah Nabi yang sistematik, yang kuat lah sikit banding kitab-kitab dulu. Yang kitab-kitab lebih sistematik, lebih kuat sanadnya. Tapi ada lah lemah biasa lah. Sikit sebanyak kritikal ada. Al-Lamash Shibli Nu'mani dalam Siratun Nabi, ini ulama India Pakistan lah. Jilid 1 halaman 176. Siratun Nabi dah. Al-Lamash Shibli Nu'mani. Lepas tu Maulana Abdul Kalam Azad dalam Rasul Rahmah. Ini ulama India Pakistan jugalah. Abdul Kalam Azad. Halaman 37 dan lain-lain. Jadi ramai tokoh-tokoh besar. Hak masalah pondok tahulah ngaji dia. Khodari kata benar yakin ngaji nak ada kitab tiba-tiba tu. Waktu kita kata mungkin masalah. Masalah ni memang ni tak boleh lagi daripada kebiasaan masyarakat dah. Kuduri kematian, kau tarikh lahir Nabi dah kitab-kitab besar hak ngaji. Kadang-kadang ngaji pondok pun ngaji dah. Kitab Nurul Yakin sebut begini tak pakai juga. Tak tahulah nak kata macam mana. Lepas tu mudah-mudah tu bahaya. Padahal dia ngaji kitab ni ada dan Nurul Yakin ni. Tak sebut 12 Rabiul Awal, ni sebut 9 Rabiul Awal. Macam mana dah kita pun dah. Sama-sama. Mengajar betul. Okay, lepas tu berhubung dengan tarikh wafat Nabi Muhammad SAW pula berapa perkara yang sudah diterima oleh ulama hadis dan ulama sirah diletakkan di hadapan bagi menentukan tarikh sebenar kelahiran Nabi. Yang pertama, tahun kewafatan baginda SAW ialah 11 Hijrah. Dah. Ni KJL ulama falak, ahli falak lah. Dia boleh kira habis ni. Tahun kewafatan baginda SAW ialah 11 Hijrah. Yang kedua dalam bulan Rabiul Awal. Yang ketiga antara 1 hari bulan hingga 12 Rabiul Awal. Yang keempat kena cari hari Isnin. Berdasarkan hadis Sahih Muslim jilid 8 halaman 51 hingga 52. Yang kelima hari wukuf di Arafah. Dalam haji wada pada 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah jatuh pada hari Jumaat. Wukuf Arafah haji wada tu kena hari Jumaat tu timbul haji akbar gapo perbincangan dia lah. Ada kata hari Jumaat, ada kata macam-macam lah pendapat, tapi kerana pada hari itu haji wada pada 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah tu pada hari Jumaat. Ibn Katsir dalam tafsir Quran Azim jilid 2 halaman 15, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Hari ni kita nak cara nak kira dah. Yang keenamnya daripada hari itu, yakni wukuf sampailah kepada hari wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah 81 hari. Wukuf di Arafah 9 Zulhijjah sampai Nabi wafat 81 hari. Rujuk Ibn Katsir dalam tafsir Quran Azim jilid 2 halaman 15. Fakhrul Razi dalam At-Tafsir Al-Kabir jilid 11 halaman 109. Tafsir Al-Baghawi Fathul Bari dan Fathul Bari lah syarah Sahih Bukhari. Dia rujuk hak sebut 81 hari. Kitab-kitab hak sebut Nabi start 9 Zulhijjah sampai ke Nabi wafat tu 81 hari dah. Kitab-kitab tu lah sebut dah. Berdasar kepada berapa perkara yang sudah diterima oleh para ulama tadi, maka boleh diandaikan tarikh kewafatan baginda SAW seperti berikut. Ini nak kira. Nak andai macam mana kira kelahiran Nabi dah. Pertama, diandaikan ketiga 3 bulan Zulhijjah. Bulan Muharram dan Safar mempunyai 30 hari. Ini kira andai je dah. Walaupun tidak pernah berlaku begitu, tapi diandaikan mungkin juga berlaku dah. Maka hari Isnin menepati 6 atau 13 Rabiul Awal. Itu je. 6 atau 13 Rabiul Awal. Kalau 30 hari seteri Zulhijjah, Muharram, Safar. Sebelum Rabiul Awal lah. Jika diandaikan ketiga-tiga bulan Zulhijjah, Muharram dan Safar mempunyai 29 hari. Walaupun ini juga tidak pernah berlaku. Maka hari Isnin menepati 2, 9 dan 16 Rabiul Awal. 2, 9 ataupun 16 Rabiul Awal. Kalau 29 hari dah. Selain pada dua andaian tersebut itu terdapat 6 lagi andaian lagi seperti terdapat dalam jadual berikut. Ini kaedah orang mengaji falak lah. Jumlah hari bagi bulan Zulhijjah 30 hari, Muharram 29 hari, Safar 29 hari. Jadi tarikh yang mungkin hari Isnin dalam bulan Rabiul Awal
pada 1 hari bulan, 8 hari bulan Rabiul Awal dan 15 Rabiul Awal tu hari Isnin. Kalau 30 Zulhijjah, Muharram ada 9 hari, Safar ada 9 hari. Ke bulan Qamariyah ni dia 29 atau 30 ha. Kalau Zulhijjah 29 hari, Muharram 30 hari, Safar 29 hari. Kemungkinan hari Isnin pada Rabiul Awal tu 1 hari bulan Rabiul Awal, 8 hari bulan Rabiul Awal dan 15 Rabiul Awal. Kalau Zulhijjah 29 hari, Muharram 29 hari, Safar 30 hari. 1 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal dan 15 Rabiul Awal. Kalau kena hari Isnin lah. Zulhijjah 30 hari, Muharram 29 hari, Safar 30 hari. Hari Isninnya kena 7 Rabiul Awal, 14 Rabiul Awal dan 1 Rabiul Awal dah. Zulhijjah 30 hari, Muharram 30 hari, Safar 29 hari. 7, 14 dan 21 Rabiul Awal dah. Zulhijjah 29 hari, Muharram 30 hari, Safar 30 hari, 7, 14, 21 dah. Kalau kira sini ya, 12 pun tak ada lah, 9 pun tak ada, 8 ada lah. Dah. Daripada tarikh-tarikh yang diandaikan tadi 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 dan 16 Rabiul Awal sahajalah nak kena hari Isnin. Tidak dapat diterima kerana selain daripada alasan-alasan tersebut tadi tidak ada satu pun riwayat menyokongnya. 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 tak ada. Berkenaan dengan 2 hari bulan pula selain daripada tidak mungkin terjadinya ketiga-tiga bulan Hijrah, Zulhijjah, Muharram dan Safar terdiri daripada 30 hari. Dalam kesemuanya tidak ada juga riwayat yang sahih mengenainya, tak ada cerita. 2 Rabiul Awal tu tak ada cerita riwayat kata Nabi lahir pada 2 Rabiul Awal dah. Didapati hanyalah riwayat Hisham bin Muhammad Al-Kalbi dan Abu Mikhnaf. Lut bin Yahya dah, yang dianggap sebagai pendusta oleh ulama-ulama hadis kalau ada sebut riwayat tentang 2 Rabiul Awal Nabi lahir. Berhubung dengan 1 Rabiul Awal pula, ia adalah riwayat tokoh utama sirah iaitu Musa bin Uqbah dan ulama hadis yang terkenal Imam Laith bin Sa'ad, Abu Nu'aim Fadl bin Dukain dan lain-lain. Hak ni hak kata Nabi lahir 1 hari bulan dah. Tokoh besar Musa bin Uqbah ni lebih besar daripada Ibn Ishaq dah. Laith bin Sa'ad tokoh ulama hadis dan tokoh fiqh di Mesir besar dah. Pendapat ini juga disokong oleh Imam Suhaili dan Al-Khawarizmi. Imam Suhaili ni syarah kepada Sirah Ibn Hisham ni dah. Fathul Bari jilid 16 halaman 260, Radul Unuf. Ni syarah Sirah Ibn Hisham ni. Jilid 7 halaman 579 pun kata 1 Rabiul Awal dah. Tapi tak terkenal kita padahal Suhaili ni terkenal lah. Tokoh yang mensyarahkan Sirah Ibn Hisham ni. Daripada kenyataan-kenyataan tersebut di atas, tarikh yang lebih tepat bagi kewafatan Nabi Muhammad SAW ialah pada hari Isnin 1 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan dengan 25 hari bulan Mei 1930 Masih. Ini pula 1 Rabiul Awal pula kata kuat dah. Jadi macam-macam. Ini antara ahli falak. Tapi tadi ahli falak lain tadi Muhammad Pasha kata 9 Rabiul Awal. Ini tokoh lain tak tahulah mana rujukan dia lah. Ni tokoh ulama yang India, Pakistan ni rasanya ahli falak juga. Dia kira tu 1 Rabiul Awal dah. Berdasarkan fakta-fakta yang sudah kami kemukakan, pihak kami berharap agar ketetapan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang ditentukan sebagai hari cuti umum itu dikaji semula dan diubah kepada tarikh yang sebenar, kerana amatlah malang dan memalukan sekali kita orang Islam jika kita merayakan suatu hari yang kononnya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, padahal sebenarnya bukanlah harinya, hari yang sebenar lah. Duk sambut tu bukan hari kelahiran Nabi yang sebenar lah. Jadi benda ni bukan apa jadi masalah orang jadi i'tiqad keyakinan, padahal benda tu tidak betul pun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setakat itulah perbincangan itulah. Kita sambung hal lain. Lepas ni cerita Urainah binti Ishaq. Jadi rebutan Husain al-Yazid ni cerita dongeng ni, cerita fiction. Nak sebutnya berebut antara cucu Nabi ni dengan Yazid. Cerita rekod ni. Tak apalah, kita habis dulu tentang kelahiran Nabi dan wafat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada minta khabar. Lipih ni.